Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So hari ni macam biasa, I nak cerita momok. So stay tuned and enjoy. Hello guys, kita lagi dalam YouTube channel Oi, cerita hantu lagi macam biasa as usual. Hari ni kita ada kawan bulu, tapi dia tengah tidur. Tengok tu, tengok itu. Alah. Nama dia Wawa. Wah. Oh, ni sengaja nak tidur. Tak apalah, jangan kacau dia. Pengalaman pertama ni diceritakan oleh Nick. Okay, Nick ni seorang kaki bola. Okay, so satu hari Nick ni pergilah tengok bola dekat, dia tengok bola kat Kuantan. Okay, Nick ni duduk dekat Kuala Lipis, Pahang. Okay, setting kali ni dekat Pahang. Biasalah, korang tahulah kan, jalan Pahang ni besar-besar, ada banyak jalan yang berhutan. So Nick ni biasalah pergi dengan kawan dia bertiga. Biasalah pergi tengok bola kan, malam-malam baru balik. Dah malam baru balik, tengah malam, memang tengah malam. I macam lupa pula pukul berapa dia cerita. Padahal baru beberapa hari yang lepas I dapat cerita ni, tapi I dah lupa sikit. Nick ni pergi dengan dengan dua orang lagi kawan dia. Siapa yang nak bagi nama kawan dia? Zul lah. Kita bagi nama kawan dia Zul dengan Din. Ni semua nama rekaan bukan nama betul Okay, so Nick pun pergi tengok bola dekat Kuantan dengan Zul dan Din. Benda ni jadi few years back lah, dalam tahun 2017 ke 2018 gitulah. Lepas tu balik daripada tengok bola tu, dah tengah malam kan, Nick yang drive. Lepas tu si Din ni tidur kat belakang. Siapa lagi seorang kawan dia tadi? Zul. Lepas tu Zul ni konon-konon nak teman Nick drive lah. Tapi lepas tu last dia pun tidur. So Nick ni macam bawa slow-slow je lah. Dia ikut jalan dalam, dia tak ikut highway tau. Dia ikut jalan kampung lah kot. I pun bukannya familiar sangat dengan jalan-jalan dekat area Pahang ni. Biasa ikut highway plus je. Hi guys, ni lah Wawa. Nyau melak. Nyau. Okay, so macam cerita Din tidur kat belakang, Zul duduk dekat passenger seat kat depan. Kononnya nak teman Nick lah drive. Konon, tapi konon-konon je lah. Dia pun tidur, dia pantai tidur. Nick ni pun, yalah, dah malam-malam kan, tak ada benda nak rushkan pun, nak balik cepat-cepat. So dia pun bawa kereta slow-slow je, sambil isap rokok. So kalau isap rokok, bukanlah tingkap kan, kat tingkap. Tahulah berapa banyak rokok diisap malam tu, tapi dia kata memang diisap rokok malam tu lebih banyak daripada biasa. Dia ni bukannya jenis yang heavy smoker, tapi malam tu agaknya dia macam ngantuk ke, I pun tak pastilah, nak hilangkan dia punya bosan drive sorang-sorang kan. Dia pun relax je lah drive kan. Lepas tu lepas daripada traffic light tu ada satu pokok ara tau. Lepas tu dekat pokok ara ni
Yang kacau ayah boleh tak? Masa dia lalu dekat pokok ara tu, dia nampak macam ada benda merangkak naik dekat atas pokok tu tau. Tapi dia ni jenis macam apa ni, kalau sampai masa tu dia tak takut lah. So dia macam mulut pula cabul. Lepas tu dia pergi tegur, benda tu ada ke? Malam-malam buta kau nampak benda pelik-pelik tegur. Hey, cannot go outside, cannot. Stay here, ambot. So dia pun pergi tegur ni, apa benda tu? So janganlah tiru benda-benda macam tu ya. Dah pergi tegur tu, dia pun teruskan perjalanan. Dia pun teruskan perjalanan nak balik. Lepas tu sampai dekat satu kampung tu, kucing air tengah menakal sangat-sangat sekarang ni. Memang mencabar kesabaran. Memang tengah memanjat-manjat. Tadi dia tidur kan, sekarang ni dia tengah memanjat sana sini. Dia pun macam layan je perasaan jalan sorang-sorang. Kawan-kawan dia memang dah berdengkur lah kat belakang, kat sebelah pun sama. Lepas tu macam mana lah nak berhenti cakap lepas tu. Kawan-kawan dia pun dah belayar lah dekat belakang dan kat sebelah tu kan. Konon-kononnya nak teman member tapi tak teman pun. Member pun jenis tak kisah. Masa dia tengah teruskan perjalanan tu, mungkin masa tu dalam pukul 1 lebih ke pukul 2 lebih gitu tau. Lepas tu terserempak lah dengan satu kereta ni. Lepas tu kereta tu high beam dia. Lepas tu dia pun high beam lah balik agaknya. Macam yelah, kat kawasan kampung lah agaknya orang sajalah tegur-tegur kan. So dia pun macam tak fikir apa, dia pun high beam je lah balik, angkat tangan semua, lelaki biasalah. Lepas tu jumpa lagi satu kereta high beam lagi. Lepas tu dia pun macam dah pelik, tapi dia angkat tangan je lah dengan orang tu. Oi, jangan macam-macam kau. Saya gigit nanti. Masa kereta kedua tu high beam, dia pun dah rasa macam tak best lah kan. Lepas tu dia pun pandang lah, cara main pandang belakang. Sekali dia nampak bule-bule, pakcik pocong tu lompat kat belakang kereta dia, ikut kereta dia. Dia masih lagi dengan mulut cabung dia. Dia bercakap, "Ui, pocong macam tu." Saya macam, ya betul kan, ni cakap macam tu. Betul, tapi itulah kenyataannya. Dia macam, dia kata dia macam tak berapa nak takut sangat lah masa tu. Tapi dia jalan aje lah. Pocong tu ikut aje. Lepas tu sampai kat satu traffic light ni rasanya. Kat traffic light ke kat satu tempat ni, la ilaha illallah, kucing aku ni. Dia pandang belakang tengok pocong tu dah tak ikut lah. Lepas tu dia macam okey lah, apalah. Lepas tu dia pun teruskan perjalanan dia lah kan. Dia tengok pocong tu dah tak ikut kan. Lepas tu dia pun macam okey lah, lantaklah dah tak ikut lagi lah, bagus. Dia tak nampak muka pocong tu, tapi dia nampak macam ada hidung lah. Nampak hidung pocong tu, cuma muka yang lain tak nampak sebab gelap. Lepas tu bila pocong tu dah tak ikut, dia pun okey, baguslah dah tak nak ikut. Jangan kacau lah kan, orang nak drive balik. Mata dia pun dah ngantuk, dah start ngantuk. Lepas tu dia jalan, sikit lagi dia tengok pocong tu ada balik. Dia ingatkan dah tak ikut dah dia ni kan, rupanya ikut lagi. So tak apalah, dia pun macam buat bodoh je. Macam, lepas tu dia pun nampak satu masjid ataupun surau itu. Dia pun berhenti, ada bus stop kat depan tu. Mula-mula dia ingat dia nak masuk dalam masjid tu. Ada siapa punya Hilux tau, boleh parking kat depan pagar masjid tu pula. Lepas tu dia macam dah sudah kan, dia macam nak masuk masjid tu, macam nak lari sikit lah daripada pocong tu. Lepas tu dah tak lepas lah, ada Hilux tu. Tapi kat depan masjid tu ada macam bus stop kan. So dia pun berhenti kat bus stop tu. Lepas tu dia berperasan yang tingkap dia tak tutup. Dia pun tutup tingkap, dia gerak member sebelah dia. Lepas tu dia cakap, weh aku nak tidur je lah kan. Lepas tu member dia pun macam tidur lah. Lepas tu member dia pun sama tidur balik. Member dia sama tidur, member dia pandang luar tingkap. Lepas tu dia toleh je kat luar tingkap, dia nampak pocong tu. Nampak pocong tu. Lepas tu dia macam
macam nak layan kan. Lepas tu dia pusing lagi. Dia pusing kat sebelah sini. Yang si Zul tu pusing sebelah sini nak tidur. Lepas tu dia nampak pula pocong tu dekat sebelah Nick. Maknanya kat luar tingkap Nick. Lepas tu dia macam lantak lah sana. Lepas tu dia pun sambung tidur. Dia sambung tidur, rupanya dia kena kacau dalam mimpi. Tapi yang si Nick ni dah berdengkur lah kat sebelah. Sebab dia kata dia nak tidur kan. Dia dah malas nak layan si pocong tu. Lepas tu dia orang pun tidur je. Lepas tu sampailah orang dah datang solat subuh, baru diorang bangun. Baru diorang bangun terus ke perjalanan balik rumah. Itu je lah ceritanya. I pun tak tahulah macam mana si pocong tu kacau kacau Zul dalam mimpi. Sebab tak diceritakan dengan lebih lanjut. So macam tu je lah habisnya. Itu cerita Nick. Lepas ni I nak cerita pengalaman. Sebenarnya ini pengalaman I sendiri. Alah, I sebenarnya tak nak beritahu orang ni pengalaman I. Tapi tak apa, I ceritalah kat you guys. Benda ni jadi tahun lepas. Kan I cakap kan, on my previous video I ada cakap I pernah kerja dengan artis kan. So you tahulah kalau kerja dengan artis ni working hours tak menentu. So ada sekali tu I habis kerja malam pukul 8 lebih. Tak adalah malam sangat, pukul 8 lebih. So rumah parents I ni dekat Johor tau, kat Keluang Johor. So I masa tu nak balik. I ni jenis suka balik surprise, tak bagi tahu parents I nak balik. Sebab nanti diorang tak kasi balik malam-malam. Diorang risau kononnya. Walaupun I tak tahu apa yang nak dirisaukan. I macam I dah biasa dah sebenarnya. I dah banyak kali dah balik malam-malam. Kadang-kadang I sampai rumah pukul 4 pagi. Sebab tu I malas nak beritahu diorang. Nanti diorang dah, kalau I dah sampai rumah tu, diorang dah sukalah, happy lah kan. Tapi kalau I beritahu nak bertolak balik tu masa tu pukul 12 tengah malam ke, pukul 8 malam ke, mampu diorang tak kasi balik. Okay. Lepas tu masa tu tak adalah malam sangat I balik. I habis kerja dalam pukul 8 lebih gitu. I terus bertolak balik lah. Sebab I dah pack barang semua kan. I dah tak balik rumah lagi. Balik je kerja. I hantar I punya ex-boss tu balik rumah. Lepas tu I teruslah shoot daripada KL nak balik Keluang. Tapi balik malam tu hari Rabu. I ingat lagi hari Rabu malam. Masa tu I tak tahu kenapa, tapi macam agak banyak lah juga kereta kat jalan raya. Tak adalah sebab jam, tapi banyaklah kereta tak putus-putus. Maksudnya tak ada masa, tak ada waktu yang I bersendirian dekat atas jalan. Sebab memang banyak je kereta. Dan ada sampai satu masa tu jalan macam slow sikit sebab ada construction kat depan tau. I jumpa 2 road construction. Macam, you tahu lah kan, kalau kita daripada KL nak balik ke Johor, nanti frekuensi radio kan berubah kan. So radio dah start rosak. I pun bukalah I punya MP3 daripada USB drive kan. Lepas tu I pun okay je lah. I pun jalan nyanyi. Masa tu memang nyanyi melalak-lalak punya. I adalah seorang die-hard fan My Chemical Romance. I ingat sangat-sangat masa tu I tengah nyanyi lagu Ghost of You tau. Memang I tengah melalak-lalak seorang kan, nyanyi buat konsert, mini konsert kat dalam kereta. Lepas tu I nak sampai ke area Aryompeng tu. Lepas tu terus macam I rasa macam lengang. Tak ada kereta langsung kat kiri, kanan, depan, belakang. Lepas tu memang gelap gilita. Memang gelap sangat-sangat masa tu. Lepas tu I macam, Aik tak ada kereta. I tegur tau, Aik dah tak ada kereta. Macam dah tak busy kan. I rasa macam gelap sangat. Lepas tu I pandang belakang, cermin tengah kan, cermin pandang belakang pun gelap. I pandang kiri kanan, kenapa tak ada kereta ni? Even daripada arah bertentangan pun tak ada kereta langsung. So I macam tak terfikir apa-apa langsung pun kan. Cuma macam
Macam I mana pergi kereta-kereta banyak-banyak ni kan. Last kereta yang I potong tu, itulah kereta yang last I nampak. Kereta apa I tak ingat. Tapi I potong dia. Lepas tu terus macam dia pun hilang daripada pandangan kan. Hilang dalam kegelapan. Lepas tu I pun masih macam whatever. Lepas tu jalan-jalan lagi, I ingatkan kat depan tu macam ada road construction tapi gelap. Sebab I nampak orang. I nampak ada orang jalan tau. Lepas tu macam orang tu macam nak melintas tau. Dia daripada dekat divider tengah-tengah highway tu, dia macam nak melintas. Lepas tu I macam slow down lah. Sebab I takut macam I terlanggar pula kan orang road construction kan. I pun slow down. I pun macam makin lama makin dekat kan. Macam kenapa orang ni buat road construction dalam gelap. Lepas tu I nampak seorang je tau daripada divider tengah tu. Dia jalan. I tak nampak macam clear orang sebab gelap kan. I nampak dia macam macam ada macam bulat je kan. Macam orang kalau daripada jauh kan nampak macam lembaga dia kan, bulat macam tu je kan. Lepas tu I masa tu masih blur tau. I macam pandang sekejap, ini dah lah rapun. Memang nak pakai cermin mata, tapi bila malam tu lain sikit lah kan. Kita boleh tak nampak sangat kan. Tak pandang kan. Lepas tu orang tu jalan tau. Macam daripada tengah tu dia melintas. I pun macam blur je kan. I pun pandang lah. Apa benda ni orang ni buat kat tengah jalan. Macam dia melintas tau. Macam okay, macam dia daripada jauh kan. Macam ni kereta I kan. I macam makin dekat kan. Dia macam ni. Okay, ni dia. Ni kereta I, dia daripada tengah. Dia jalan macam ni. By the time kereta I sampai dekat dia, dia betul-betul kat sebelah tau. Lepas tu I macam pandang lah sebab dia tak macam manusia tau. Dia macam lembaga tau. I macam masa tu dah macam berderau bau darah. Lepas tu I macam pandang kan. Macam I tak nampak muka dia tau. Tapi I dapat rasakan yang macam dia pun tengah memandang I. So I macam lepas tu I macam apa benda tu. Lepas tu macam I macam blur tau. Macam apa benda yang aku nampak ni. Apa benda yang aku nampak ni. Oh my god. Lepas tu I terus macam I terus tutup yang I punya lagu My Chemical Romance tu. Lepas tu I terus cari apa radio tau. Bila tutup je confirm lah radio rosak kan. Lepas tu I tekan sekali je. Macam kebetulan memang Allah nak tolong. Terus sampai tersangkut dekat radio IKIM tau. Kebetulan masa tu ada tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran punya recording ke memang tengah tilawah Al-Quran ke I tak pastilah. Tapi lepas tu memang kebetulan tengah tilawah Al-Quran. Jadi orang pun tengah membaca Al-Quran lah dekat radio kan. Lepas tu I macam ikut je apa benda yang orang tilawah apa ni Qari'ah tu baca. Masa tu Qari'ah yang tengah baca. Lepas tu I pun macam jalan je lah. Masa tu dah macam cuak lah kan. Tapi I macam ignore je lah, lantak lah kan. Lepas tu sekali I macam perasan kan kita tengah pandang depan kan. Tengah drive pandang depan kan. Lepas tu macam tangan I sebelah kat steering, tangan kanan dekat steering. Lepas tu I pun sambil tu baca-baca lah. Lepas tu sekali I nampak macam ada macam mana nak cakap kan. Macam cuba you bayangkan macam rambut. Pernah tengok cerita Rapunzel tak? Yang Tangle tu kan. Kan rambut dia kan boleh bercahaya kan. Macam tu lah yang nampak. Tapi dia macam selai je. Selai yang tebal. Macam rambut, selai rambut yang tebal. Macam dekat eye lah. Dekat depan eye. Macam tu. Aku tahu macam apa benda ni. Masa tu keadaan memang macam tak clear. Macam mana nak cakap, bukan tak clear apa tau. Tak clear yang macam I rasa macam semua ni angan-angan I je. Angan-angan Macam I punya imajinasi lah. Imajinasi Macam I tengah halusinasi je nampak benda-benda tu tau. Lepas tu I macam diam tau. Lepas tu I pandang cermin, pandang belakang. You tahu tak dia boleh main cak-cak dengan I. Benda ni memang suka main cak-cak kan. Sebab cerita I yang lepas tu dia main cak-cak dengan Ayu.
benda ni main cak-cak dengan I pula. Macam dia dekat belakang seat I, seat driver seat kan. Lepas tu dia macam katalah ni macam seat I kan, seat I yang tepi tu, dia macam ni. Macam ni tau. Lepas tu I macam takut. I sumpah I takut situ. Lepas tu I macam aduh apa benda aku nak buat ni. I baca je. Lepas tu memang masa tu I bawa laju gila sebab I dah takut kan nak cepat-cepat sampai rumah kan. I rasa macam nak sampai cepat sangat. I rasa macam nak call bapa I ataupun adik I yang suruh ambil dekat Aitam kan. Lepas tu I terus exit Aitam. Lepas tu I memang bawa laju gila. I memang potong semua orang. Dah lah I memang kaki potong orang kan. Lagilah tengah macam tu, lagilah semua aku potong. Seram gila. Dah sampai keluar. Kalau nak balik rumah I tu akan lalu satu kampung ni tau. Nama kampung ni Kampung Melayu. So sampai dekat Kampung Melayu tu memang just before sampai ke rumah I lah kan. I dah macam dah risau sebab benda tu masih ada lagi. Dia masih macam tengok-tengok I macam tu, macam tinjau-tinjau kan. Lepas tu walaupun macam sepanjang perjalanan tu orang mengaji, I ikut mengaji sekali, dia masih ikut lagi. Lepas tu I macam doa lah kat ya Allah ya Tuhanku, tolonglah jangan bagi dia ni ikut balik rumah. Sebab rumah I memang tak ada budak kecil, adik-adik I semua dah besar. Tapi adik bongsu I tu OKU. So I takut lah kalau apa-apa benda jadi, dia lah yang paling vulnerable sekali kan. So I doa macam ya Allah tolonglah jangan bagi benda ni ikut. Tapi I nak singgah ke mana-mana tu, I macam tak ada idea nak singgah mana. Macam orang kata jangan terus balik rumah, singgah kedai kan. Tapi I macam I tak tahu nak singgah mana. Masa tu macam blur tau. Padahal banyak je kedai boleh singgah. Sampai dekat Melayu tu kan I berdoa kan. Lepas tu masa tu I dah buka lah semua tingkap-tingkap kan. Kalau nak keluar baik kau keluar sekarang, jangan ikut aku balik kan. Sampai tu I doa lah ya Allah kau je lah mampu melindungi hamba-Mu ni kan. Lepas tu sampai kat rumah I buka kereta, I buka semua tingkap. Lepas tu I baca kan, macam tolonglah keluar, jangan ikut aku balik rumah kan. Sebab I risau ke adik I lah. Selain daripada mak opak I yang dah tua, tak adalah tua sangat. Lepas tu I dah doa-doa. Lepas tu macam I buka mata, I rasa macam keadaan sekeliling ni daripada suram. Memang suram. Macam I cakap, I rasa macam semuanya gelap kan. Sampai kat rumah tu I rasa macam semuanya gelap je. Bukan gelap yang tak ada lampu tau. Ada lampu. Masa dekat highway tu memang tak ada lampu lah. Tapi bila dah sampai dekat bandar, sampai dekat taman, kat rumah kan, memanglah ada lampu. Tapi keadaan suram dia tu lain macam tau. Macam suram, sunyi, macam I dekat satu dunia yang lain. Lepas tu bila I dah siap doa kan, untuk I buka mata, I terus rasa macam keadaan kembali normal. Macam dah tak suram, dah tak sunyi. I dah start dengar bunyi kereta lalu lalang. I dah macam lain lah kan, macam lain daripada yang sebelum ni. Lepas tu I macam insyaAllah dah tak ada lah kan. Lepas tu I pun masuk rumah. Lepas tu masuk rumah tu I tak teruslah cerita dengan parents I. Mau jerit mama I tu. Lepas tu esoknya baru I cerita kat diorang. Lepas tu I cerita dekat family group semua. So diorang pun macam hati-hatilah lain kali. Sebab dekat RNR Yongpeng tu memang kawasan tu keras. Walaupun I tak berhenti kat situ, I cuma lalu je kan. I memang jenis yang tak suka berhenti-berhenti ke RNR ke apa. So tu je lah cerita I. Tapi itulah sebab dia sampai ikut balik rumah kan. Tu je lah yang I macam takut jugalah. Itulah pengalaman I yang paling I tak boleh lupakan. Pengalaman lain tu ada, tapi I macam jenis cepat lupa. So itu je untuk hari ni. Terima kasih sebab sudi dengar cerita I sambil teman I bersiap. I dah siap. Okay, so jangan lupa macam biasa tengok sampai habis, like and please subscribe. Kalau rajin tekanlah bell button kat bawah tu. Okay, and then ada orang komen I nervous ke masa I cerita-cerita ni. Macam nak kata nervous tu sikit lah, sikit je. Tapi maybe I nampak awkward kot sebab I tak biasa cakap lagi. I belum biasa lagi cakap-cakap depan kamera, depan you all kan. So sorry lah kalau ada kurang kat mana-mana ke kan. And macam biasa, kalau ada siapa-siapa yang nak share cerita seram dengan I, bolehlah DM I kat IG.
dekat depan video tu ada tuliskan I punya link IG kan, I punya nama IG kan. Okay, so itu je untuk hari ni. See you on my next video. I hope you guys make good choices. Be kind, be safe and take care. Love you guys. Bye.